Tu panas cuaca. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azrael Nazri Alias. Mari kita berdoa supaya kita ni sekali crank sahaja. Sebab road trip memang masalahnya susah nak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali crank. Setiap kali kita ni hidup, owner road trip akan menjerit kesyukuran. Okay, baru buka aircon. Panas tu cuaca. Ikut saya jalan-jalan Ni bunyi apa tu, bosket kena dengan plastik ni sebenarnya. Aduh, minta maaf lah ada pula bunyi tambahan di situ. Sebab apa? Okay, topik yang saya nak borak hari ni berkaitan dengan sim racing lah. Topik yang saya suka borak. Sebab topik pasal racing ni dah banyak lah YouTuber cover kan. Jadi saya nak borak pasal sim racing. Lusa saya akan bawa Volvo tu pergi track day. Kawan saya nak pinjam dan saya duduk sebelah jadi coach. Jadi coach pula, jadi tukang teman. Jadi coach tu terlalu poyo ajak dia. Walaupun pernah ada seorang kawan juga dahulu pun panggil juga tiba-tiba, tolong teman aku Azrael, aku takut nak turun track day. Kata bang, turun. Akhir session bila dia dah enjoy, tiba-tiba dia hulur saya duit pula. Cakap apa ni? Duit coaching. Dia tak payah lah. Nak menolak pun tak dapat juga. Dia tak nak juga, insist, ambil je lah duit tu. Okay, mari kita bercerita pasal sim racing. Jadi kalau anda lihat video saya sebelum ni, ada dua video saya berlumba di Taspa dan satu lagi di Alton Park menggunakan platform iRacing lah. Kalau bercerita pasal sim racing dan melibatkan saya tak menggunakan perisian lain. Memang hanya by default iRacing sajalah. So kalau saya bercerita pasal sim racing, ianya adalah iRacing. Okay, sejak 2014 saya dah menggunakan iRacing. Dah cuba juga untuk beralih ke GT Sport ke AC ke ACC ke R-Factor. Tak juga, tak berjaya, tak lekat, patah balik iRacing. Okay, jadi ada seorang, saya nak bercerita ni, mesti orang pelik. Pasal lah baik, dia tak nampak dia punya bonggol. Okay, mesti orang yang tak tahu pasal sim racing ni pelik. Kenapalah rig mahal sampai puluh-puluh ribu. Ada seorang ni rig ni merujuk kepada set simulator lah. Steering, pedal, shifter, triple screen, semua tu lah kita panggil rig, benda tu. So ada seorang hamba Allah rig dia berpuluh-puluh ribu tau. Jadi orang mesti expect rig puluh-puluh ribu mesti at least lumba F1 kan. Betul tak? Tak adanya. Dia race kereta paling slow dalam iRacing. Kereta paling slow. Tak adalah slow sangat. Kereta yang kalau kita subscribe iRacing dapat percuma. Dia race kereta tu. Tapi dia punya set simulator dia berpuluh-puluh ribu. iRacing tu setakat RM23 je. Jadi mesti ramai nak tahu apa punca dia tak nak race kereta laju-laju. Tak nak race kereta F1 ke LMP ke, kenapa? Jadi saya akan kupas satu persatu kenapa tu. Dan sebelum tu saya akan bercerita juga dua lagi hamba Allah ni borak dengan saya kat Discord SRE. Borak-borak pasal dia apa tu, memang nak fokus iRacing 100%. Dia tak nak lagi dah. Asalnya dia main GT Sport. Dia beli set simulator sebabnya nak layan GT Sport. So dia dapat naik sampai DR, is good driver. Dia dapat naik DR sampai 40,000. So dia borak-borak dengan saya. Dia tergerak nak join iRacing ni sebab nak sertai pertandingan lumba kereta online tapi guna kereta slow, iaitu Mazda MX-5 anjuran XOX. Yang anjuran XOX yang berlangsung tak berapa lama dahulu lah.
Jadi disebabkan melumba kereta slow, dia sanggup beli PC, set up PC. Padahal dia ada PS4 ni, padahal kat GT Sport dia dah cukup laju dah, di R40,000. Sanggup tu beli PC. Steering sebelum dengan cockpit dia guna balik yang G39. Betul dia cerita. Sejak habis SYX tu, dia tak boleh stop berlumba MX-5. Dan dia ni berlumba dengan kita orang setiap malam. Dia senyap je orang ni, dia tak banyak beral, tak nak banyak bercakap, tapi join Discord semua, duduk ada dalam tu. Dia borak dengan saya. Dia nak move forward, nak beli, sama ada nak beli TV monitor 40 inci 49 inci ke ataupun VR. Jadi kalau bertanya pasal saya, pasal benda tu, dah tentulah saya bias ke VR, sebab saya pejuang VR tegar dalam dunia iRacing ni. Tapi saya akan bercerita lah, itu nanti video lain, kenapa triple screen versus VR versus wide screen. Kalau tanya saya, jawapan ni by default ni VR lah, tak payah pening kepala. Okay. Tapi ni nak bercerita pasal seorang yang seorang ni pula, dia ni melihat Calvin Singh, seorang streamer iRacing, sim racers yang pernah juga stream iRacing kan. Jadi dia melihat Calvin stream iRacing dan dia minat. So dia membelilah sedikit peralatan untuk sim racing ni dan dia subscribe iRacing sahaja. Maksudnya dunia, dia main game lain, dia main Dota, tapi untuk sim racing dia terus pilih iRacing sebagai game pertama dia. Dia tak ada pergi tempat lain. Lepas tu dah dekat dah lama juga ni, almost a year juga saya tanya dia, tak ada main lain? Tak ada. Dalam PC saya ada iRacing lah, lagi hardcore kan. Jadi dalam PC saya ada juga Project Cars ke, AC ke, ada juga. Cuma tak ada Need for Speed je lah kan. Yang seorang hamba Allah ni iRacing je, tak ada lain, game lain tak ada. Lagi dahsyat kan. Lepas tu dia ni downgrade daripada lumba kereta GT3, GTE, dia downgrade ni, dan hari-hari berlumba MX-5. MX-5 juga sama juga dengan kisah seorang lagi tu yang ada rig, ada Fanatec Podium. Dah tahulah siapa dia. Yang tahu tu tahulah kan siapa. Fanatec Podium, ada triple screen, high end, tapi lumba kita slow, paling slow sekali, dah percuma dah dalam iRacing. Itu Mazda MX-5. Jadi mari kita mengupas kenapa orang-orang ni semua, yang tiga-tiga individu ni, kenapa dia berlumba MX-5. Okay. Mari kita cerita MX-5. Dia kena buang mindset yang iRacing ni game. Sebab kalau main game, kita macam main Gran Turismo, okay, kita start kita slow, lepas tu kita laju sikit, lepas tu kita mewah, lepas tu dia punya apa tu, dia punya paling high end nak bawa F1 ke ataupun GTE ke, LMP ke Tapi dalam dunia iRacing, saya ni yang dah berlumba sejak 2014 pun tak berani sentuh GT3 lagi satu insan hamba Allah daripada Australia ni, pernah belajar dan bekerja di Australia, balik Malaysia dan dia jumpa saya. Ini insan keempat lah. Sampai sekarang ni dia hanya lumba MX-5 dan rating dia sekarang dah 2,000 lebih. Yang seorang lagi tu dah 3,000 lebih. Yang pada Fanatec Podium tu macam saya, lebih kurang dia naik turun. Masih lagi menuju ke 2,000 sikit lagi. Bila saya sebut tu 2,000, 3,000 tu apa? Itu driver rating rating seorang driver. Jadi kalau sebut rating tu, kita boleh dalam iRacing kita dah boleh gambarkan performance driver ni macam mana. Okay. Jadi kalau kita nak sebut 3,000 ni jenis sekali masuk race podium 1, 2, 3 daripada 30 orang, 35 orang. Macam saya, label saya top 10. Top 10, insyaAllah tu top 10 lah. Nak podium jauh sekali lah, sebab saya tak laju macam dia orang. Saya punya reflect lembab sikit. Tapi dia orang ni walaupun dah laju macam mana pun, dia tetap seronok dengan MX-5. Okay. Dalam iRacing ni ada 3 series MX-5. Kita ada Global Series yang membolehkan 12 orang berlumba serentak. Selepas tu kita ada Simlab, dipanggil Simlab Production Series. Yang ni adalah satu series berkonsepkan multi-class. Ada 4 kereta, iaitu Mustang, MX-5 tu merujuk kepada Mazda MX-5 lah. Ada Volkswagen Jetta 1.4 turbo,
Dan kereta paling perlahan sekali pun ada juga, iaitu Pontiac Solstice. Dan series ketiga Mazda MX-5 sahaja, iaitu dipanggil AMC, Advanced Mazda MX-5. Itu untuk pemegang lesen C dalam iRacing. Dalam iRacing ada lesen. Jadi walaupun diorang ni dah sampai tahap lesen A, lesen B, dah boleh bawa F1 dah, tapi kenapa diorang memilih setiap malam nak bawa MX-5? Jadi salah satu puncanya saya siasat ni, saya rasa puncanya ialah ability ataupun kemampuan nak mengawal MX-5 tu pada 100%. Dia punya apa nak cakap, kualiti kawalan. So kalau contohnya saya diberi pandu, saya memandu GT3, saya punya confident untuk exploit ataupun dipanggil nak exploit 100% capability GT3 tu, mungkin kalau level saya mungkin 65%, 70%. Tapi bila sebut MX-5 100%, maksudnya saya mampu mengawal kereta tu dan boleh mendapat pace. Jadi semua 4 individu yang saya sebut ni, mereka dah sampai tahap tu, dah sampai tahap untuk diberi MX-5 apa litar pun dia orang boleh race. Maksudnya dia dah sebati dengan kereta tu. Okey, bila dah sebati dengan kereta, manakah kontrol dah bagus, dia dah boleh hill and tow, dia dah boleh sliding. Dia ubah setup sikit-sikit. Oh, aku nak sliding lah dekat turn apa ni, dekat spa ni kan, satu turn, ada beberapa turn dia nak entry dia sliding. Jadi dia akan keraskan suspension, dan dia okey, macam ni lah aku nak banyak ni. Jadi dia orang yakin dengan ubah suspension ni dia akan dapat apa dia nak, sebab dia orang dah berjaya mengawal MX-5 tu pada tahap 100%. Dan cuma dia orang nak set up tu supaya disesuaikan dengan gaya pemanduan. Dan juga disebut gaya pemanduan ni, maksudnya dia orang suka sliding ke, dia suka ada steer ke kan, terpulang. So itu maksud saya gaya pemanduan. Jadi bila dia orang dah berjaya mengawal kereta pada 100%, dia orang ada pace. Kena pula pelumba dengan daripada pelumba serata dunia dan juga pelumba kelab SRE Malaysia yang setiap malam turun sebanyak 10 orang setiap malam, 2-3 kali session. Kita orang akan berlumba bersama-sama, share setup sama-sama, share tips driving sama-sama, percuma je, tak ada perlukan bayaran, sebab kita minat, kita sama hobi kita. Jadi dia orang ni semua ni set simulator dahsyat-dahsyat semua, tapi lumba MX-5. Jadi kalau orang yang tak tahu, dia tak faham kenapa tak lumba F1 je. Sebab lumba MX-5 dan dia orang dapat mengawal kereta tu, dia orang nak hari-hari lepas balik kerja, dia orang nak session bersama-sama kita orang dan berlumba against the best player in the world untuk mencapai mencatatkan championship point yang tinggi. Jadi itulah dia. Jadi di konsep tak ada macam aku nak lepas ni dah sampai di sini aku nak naik atas, aku nak lumba je. Kita lain lah. Tapi dia punya performance memang dia core. Performance macam bukan top 10. Anda kena merasa diri anda top 10 dahulu, top 5 dahulu, dah rasa hadiah, dah rasa seronoknya better, dan baru anda menghargai MX-5. Jadi kalau anda tak enjoy MX-5, baik tak payah. Sebab grup-grup yang saya cerita ni, dia orang ni sangat enjoy MX-5 dan willing to take realism to next level lah. So, siap beli shifter, Hirito lah semua, upgrade VR, pakai triple screen, beli GoPro untuk live stream dia orang punya experience berlumba MX-5 kat dalam simulator. Jadi itulah dia. Itulah dia kenapa walaupun dia orang punya set simulator berpuluh-puluh ribu tetap bawa MX-5. Sebab enjoyment. Jadi contoh juga macam kalau anda tak boleh bawa MX-5, anda enjoy skate bubble. Jadi saya rasa sebab MX-5 tu kereta tu slow, pelumba dia banyak, pelumba yang hebat banyak. Jadi dia orang this is challenge untuk dia orang kan. Lumba kereta slow, tapi sebab driver tu laju, dia akan buat kereta tu laju. Macam tadi saya berlumba MX-5, tapi saya terkejut pelumba
Volkswagen Jetta punya laju saya tak boleh potong dia. Kalau saya potong, dia akan potong saya balik. Aduh. Padahal Jetta tu satu kelas ke bawah daripada MX-5. Jadi itulah dia challenge. Itu. Yang tadi tu saya berlumba kat dalam Simlab Production Series bila saya berlumba dengan level-level dewa ni, kereta yang saya tak sangka laju dia boleh bawa laju. Jadi itu ya seronoknya berlumba dalam iRacing. Satu lagi bukan berlumba suka-suka, kita orang ada rating. Dah dapat lumba, dapat hadiah. Kat top 5 kita rating kita naik adalah hadiah nak kutip waktu championship point. Jadi setiap hari kita banding-bandingkan championship point kan. Itulah seronoknya berlumba MX-5. Dia orang tak faham. Kalau saya bercerita, orang tak faham kenapa tak lumba MX-5, apa yang seronoknya. Macam saya bawa MX RS8 ni lah, apa yang seronoknya bawa RS8. Kenapa tak pergi bawa sekalian GTR 35 je dekat dalam track kan. Sebab saya seronok kita ni, walaupun slow, tapi drama dia best. Dia punya sliding dia punya drama masa nak clear corner. Jadi MX-5 dalam iRacing tu serupa je. Handling dia macam RS8 ni, di mana pihak Mazda Motorsport mengutamakan track handling dalam membina kereta mereka. Ya, saya nak makan kat sini lah. Alfidah maju ni. Saya akan tamatkan video saya di sini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan saya doakan anda salam sejahtera, baik-baik selalu. Okey. Dah habis saja nak cakap. Off kereta dulu. Kita pakai mask. Lepas itu buka balik kan. Okey. Stop di sini.